Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak tahun 6. Pagi ini bersama dengan Cikgu Sulaijani binti Sulaiman, Cikgu Sul dalam Bahasa Melayu tahun 6, tema 1, istimewanya keluargaku, unit 1, bakat istimewa dan tajuknya ialah sayangi keluarga. Baik, hari ini kita fokus kepada standard kandungan 1.2 dan standard pembelajaran 1.2.6 iaitu mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Objektif PDP kita hari ini, murid dapat menyebut sekurang-kurangnya 2 daripada 4 jenis ayat dan 1 daripada 2 ragam ayat yang didengar dengan sebutan yang betul. Apa yang menentukan kamu berjaya atau tidak hari ini mengikuti PDP cikgu ialah ukurannya pada kriteria kejayaan. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mendengar sekurang-kurangnya 2 daripada 4 jenis ayat dan 1 daripada 2 ragam ayat dengan jelasnya. Kedua, mengecam sebutan sekurang-kurangnya 2 ayat daripada 4 jenis ayat dan 1 daripada 2 ragam ayat dengan betulnya. Dan yang ketiga, menyebut sekurang-kurangnya 2 ayat daripada 4 jenis ayat dan 1 daripada 2 ragam ayat dengan jelas dan betul. Kamu sudah bersedia? Jom belajar Bahasa Melayu, kemahiran mendengar dan bertutur, muka surat 2, buku teks maujud atau buku teks digital. Baik, ini merupakan tema yang pertama, istimewanya keluargaku. Ya, di bahagian hadapan sekali buku ini, diminta melafazkan pantun dan deklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi, hari ini cikgu akan lafazkan pantun dan deklamasikan sajak ini. Jadi, mari kita dengar bersama-sama. Hempedu bumi, lidah buaya, di dalam guni, berikat tali, biarpun kami berbeza budaya, hidup harmoni, riang sekali. Buah pauh, buah markisa, atas pendati, bawa ke desa, walaupun jauh, kami terpisah, namun di hati, dekat sentiasa. Bunga kekwa, hiasan bumi, di pohon ara, tumbuh dedalu. Sungguh istimewa, keluarga kami, hidup sejahtera, ceria selalu. Baik, itu ialah pantun tentang keluarga. Dengarkan pula sajak yang cikgu ujarkan. Walau dugaan melanda, walau berbeza budaya, walau jarak memisahkan kita, namun jalinan kasih keluarga tersimpul dalam hati, abadi dalam jiwa. Baik anak-anak, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan keistimewaan keluarga, ya, walaupun berbeza budaya, hidup dalam keadaan harmoni, walau jauh, tak duduk sama-sama, terpisah, tapi sentiasa di hati kita. Okey? Keluarga kita ni sangat istimewa sebab kita hidup sejahtera dan ceria. Okey, itu maksud pantun. Maksud sajak pula, ya, walaupun ada banyak dugaan, walaupun berbeza budaya, mungkinlah keluarga tu ada kaum Melayu, Cina, India dan jarak juga jauh, seorang duduk di Perlis, seorang di Perak. Okey. Tetapi hubungan kekeluargaan tetap erat dan dijaga rapi. Baik, hari ini kemahirannya mendengar dan bertutur. Jadi kamu akan mendengar dan nanti kamu akan hantarkan rakaman pada cikgu. Baik, dialog ini tentang sayangi keluarga. Kita tengok dialog yang pertama.
Ahmad, tolong buka pintu, ayah kamu sudah pulang. Baik, Ibu. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Ahmad? Tanya ayah. Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Bagus, Ahmad. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Ayah, lihatlah lukisan Irfan. Irfan sungguh pandai melukis, ayah. Wah, cantiknya. Baik, dalam dialog itu ada ragam ayat dan ada jenis-jenis ayat. Sebelum kamu buat latihan tentang ragam ayat dan jenis-jenis ayat, cikgu akan terangkan dahulu apa itu ragam ayat. Okey, ragam ialah laku, jenis ataupun tingkah. Ya. Ayat ialah satu perkataan atau serangkai perkataan yang merupakan kesatuan yang membawa maksud sesuatu. Ya, itu tentang ragam dan ayat. Ya, tentang Nik Safiah itu kamu boleh baca dia. Baik, dalam bahasa Melayu, ragam ayat terbahagi kepada 2, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Masih ingat lagi tak? Ayat aktif, ayat yang mengutamakan pelaku ataupun subjek. Contoh, Ali membaca buku. Ali merupakan subjek ataupun pelaku dan diikuti oleh kata kerja membaca. Dan objeknya ialah buku. Perlu ingat bahawa ayat aktif menggunakan imbuhan meng, menge, mei, mekan. Ya. Seterusnya ialah ayat pasif. Ayat pasif, ayat yang mengutamakan objek kata kerja transitif daripada pelaku. Maksudnya di sini, objek diletak di hadapan, pelakunya diletak di belakang. Okey, contoh ayatnya, buku dibaca oleh Ali. Buku merupakan objek. Dibaca kata kerja pasif. Mana pelakunya? Mana subjeknya? Subjeknya ialah Ali. Ali diletakkan di belakang. Baik, jenis-jenis ayat pula dalam bahasa Melayu ada 4 jenis ayat. Yang pertama ayat penyata. Yang kedua ayat seruan. Yang ketiga ayat tanya. Dan yang keempat ayat perintah. Yang pertama kita tengok dulu ayat penyata. Apa maksud ayat penyata? Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ayat penyata mempunyai tujuan untuk menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Ayat ini juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Contoh ayat penyata, Nadia seorang juru gambar. Kedua, penjual sayur itu sentiasa tersenyum. 3. Abdullah sedang tidur. 4. Bunga ros itu harum baunya. Dewan Bahasa dan Pustaka terlibat dengan pembinaan dan pengembangan bahasa. Iaitu contoh ayat penyata. Sekarang kita tengok pula ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan nada atau intonasi seru untuk tujuan melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut, marah, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Dalam tulisan, intonasi seru digambarkan dengan tanda seru yang diletakkan di akhir ayat.
sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak. Kata-kata seru yang biasa digunakan antaranya ialah oh, amboi, wah, cis, aduh, syabas dan sebagainya. Contoh ayat, amboi, garangnya kakak kamu itu. Wah, besarnya rumah kamu. Syabas, kamu berjaya menewaskan saingan kamu itu. Cis, tak kusangka kau musuh dalam selimut. Ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Ayat tanya terbahagi kepada dua, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya. Yang pertama, tanpa kata tanya, contohnya, kamu hendak pergi ke mana? Ayat tanya dengan kata tanya, apakah yang kamu buat di sini? Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. Contoh, dia tersenyum? Adik masih menangis? Partikel kah biasanya diletakkan pada hujung ayat seperti dia ke sekolah kah? Mereka berlepas pagi tadi kah? Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat yang menggunakan kata tanya. Contohnya, apa, siapa, berapa, mengapa dan bagaimana. Ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang mengandungi unsur arahan atau kemahuan yang kuat oleh penutur terhadap pendengar. Ayat ini diujarkan bertujuan untuk menimbulkan satu tindakan dan ditujukan kepada orang kedua seperti kamu, awak, engkau yang biasanya digugurkan. Ayat ini terdiri dari ayat yang bertujuan untuk menyuruh, melarang, mempelawa atau meminta. Ayat perintah diujarkan dengan intonasi rendah dan menurun dengan nada keras pada mana-mana perkataan yang hendak ditekankan maksudnya bertujuan untuk mendapat respon pendengar. Ayat perintah boleh disertakan dengan partikel lah. Ini kerana partikel lah, nada suara ketika mengucapkannya dirasakan agak keras atau kasar. Dengan adanya partikel lah, maka nada suara pada akhir ayat menjadi rendah untuk melembutkan perintah. Contoh, duduklah di tempat masing-masing. Jika tidak ada partikel lah, kamu akan sebut seperti duduk di tempat masing-masing. Jadi bunyinya agak keras. Bila kamu sebut duduklah di tempat masing-masing, cikgu sebut duduklah di tempat masing-masing, lembut. Apabila cikgu sebut duduk di tempat masing-masing, dia lebih keras dan tegas. Ayat perintah ditandai dengan penggunaan kata khusus seperti jangan, usah, sila, jemput, tolong, minta dan sebagainya. Contoh ayat perintah, anda semua hendaklah hadir menduduki peperiksaan. Jangan tunjuk buruk kamu. Jangan tunjuk sikap buruk kamu itu. Silalah ke pentas utama. Tolong jaga kebersihan kawasan rumah masing-masing. Baik, ayat perintah terbahagi kepada 4. Jadi hari ini cikgu terangkan sikit sahaja tentang jenis ayat perintah ini. Ayat suruhan, ayat permintaan, ayat larangan dan ayat silaan. Baik anak-anak, kita telah mempelajari tentang apa hari ini? Tentang jenis ayat dan ragam ayat. Jadi kita kembali kepada dialog di awal tadi. Mendengar dan bertutur tentang sayangi keluarga. Sekarang kita sama-sama
Lihat dan kenal pasti apa jenis ayat dan ragam ayat yang ada dalam dialog ini. Okey, yang pertama kita tengok. Okey, kita tengok yang ini dulu, yang pertama. Okey, Amar, tolong buka pintu, ayah kamu sudah pulang. Itu ayat apa murid-murid? Ayat perintah. Bagus. Ya. Baik ibu. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Itu ayat apa? Itu ayat tanya. Okey, bagus. Baik, sekarang kita lihat pula dialog antara Amar dan ayah. Ya, dengar baik-baik. Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, ayah. Ini ialah ayat apa murid-murid? Ayat penyata. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Di sini, imbuhan yang digunakan ialah imbuhan mem untuk perkataan membaca. Kata kerjanya membaca. Jadi, itu ialah ayat aktif. Bagus. Baik, kita lihat pula di sebelah sini. Dialog ayah. Bagus, Amar. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Ayat ini menerima imbuhan di. Diisi merupakan kata kerja pasif. Jadi ini ialah ayat pasif. Baik, di sini cikgu tunjukkan satu iaitu wah, cantiknya. Ini merupakan ayat apa? Lihat, di sini ada kata seru. Jadi ini adalah ayat seru. Faham tak murid-murid? Baik, kamu telah mempelajari jenis-jenis ayat dan ragam ayat. Cikgu sediakan latihan untuk kamu. Rakam suara kamu membaca ayat-ayat di bawah dengan intonasi yang betul dan nyatakan jenis-jenisnya. Ada 8 soalan, kamu rakam dan hantarkan ke dalam Google Form cikgu. Baik, latihan yang kedua, sama juga seperti latihan pertama tadi. Kamu baca ayat dengan intonasi yang betul dan nyatakan. Di sini kamu kena nyatakan ragam ayatnya pula. Sama ada ayat aktif ataupun ayat pasif. Kemudian, hantarkan rakaman kamu pada cikgu. Baik murid-murid, cikgu harap kamu dapat mempelajari tentang jenis ayat dan ragam ayat. Dan kamu dapat mencapai objektif dan kriteria kejayaan kita hari ini. Cikgu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan serangkap pantun. Batang kelapa untuk titian, kerana karam semua sampan. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.